Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal masuk. Bagus. Icum. Oh, Ustaz dah masuk. Alhamdulillah. Sekejap Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ke suara? Jelas. Suara jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sorry, minta maaf ada tetamu datang kerana macam-macam kebocoran di dalam rumah jadi bertukar. Bertukang. Ya Hari Allah. tu tersembuh air paip, ni pula lampu. Jadi itulah dia ada kita yang kurang arif kita buat jadi dia huru-hara lah. Lepas tu last kali kena panggil yang arif juga. Yang Arif lagi bijaksana. Ya. Okey. Patutlah. Tadi saya dengar Ija dia cakap ada orang, bagus awal masuk. Sebenarnya bukan dia orang yang awal, Ija yang lambat. Bagus lah, maknanya diorang standby, diorang tak ke mana-mana. Setia menanti. Ya, Alhamdulillah. Di Facebook kita telah bersiaran sejak 10 minit tadi. Jadi kita ucapkan terima kasih kerana menanti dengan penuh sabar. Dan terima kasih kerana tidak ke mana-mana. Bagus. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi penantian itu juga adalah satu ibadah. Ini bukan ayat cover tau. Sebenarnya sebab saya pun menanti juga tadi saya pun tunggu juga. Saya 9 suku saya dah duduk depan handphone dan depan laptop. Okey, so bukan ayat cover, cuma nak sebutkan bahawasanya memang ada satu konsep dalam Islam dipanggil intizarul ibadah. Menanti ibadat itu adalah ibadat. Jadi kita tunggu waktu sembahyang seolah-olah macam kita sedang solat. Kalau kita tunggu majlis ilmu, seolah-olah kita duduk dalam majlis ilmu. Begitulah seterusnya. Beruntung bagi mereka yang menunggu dan rugilah bagi mereka yang lari. Okey. Alright. So kita akan mulakan insyaAllah dengan niat menuntut ilmu insyaAllah. Dan sebelum tu kita ucapkan mudah-mudahan Allah kurniakan kesembuhan kepada Ija sebab Ija malam ni dia start dengan bersin juga macam hari tu. Mungkin kerana tu kot mungkin kerana allergic tu kot ada betul-betulkan barang tu semua tu. Mungkin debu dan sebagainya kan. Biasalah tu. Alright, so kita baca niat menuntut ilmu Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Maksudnya, aku niat belajar dan mengajar, mengingat dan memperingatkan, memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi faedah dan mendapatkan faedah, menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya,
mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas dan mengharapkan redha Allah, kedekatannya serta pahala darinya. Amin. Mudah-mudahan itulah niat-niat kita semua agar tidak terpesong, agar boleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya dengan niat yang betul tu sahajalah kita boleh dapat pahala. Kalau niat salah, maka tak dapatlah pahala. Rugi je lah. Okey. Mana perginya Ija ni? Tiba-tiba. Okey. Okey. Oh, tin base code ya. Okey, patutlah. Alright. Tim biskut. Dia biasanya dia akan ada iklan tin biskut sekejap. Okey. So, saya takut tiba-tiba hilang pula. Itu je. Okay. Internet slow tadi je tukar kepada wifi. Oh, okey. So, tadi guna data, saya tukar. Alright. So, malam ini kita tentang adab-adab pergi ke masjid. Oh, okey. Malam ni kita belajar tentang adab pergi ke masjid. Bukan adab pergi ke masjid sebenarnya, adab keluar dari rumah nak pergi ke masjid. So dia belum lagi masuk masjid tu. Dia masih lagi keluar rumah dulu. Kita cerita keluar rumah dulu baru kita boleh masuk masjid. Kan? Melainkan rumah kita dalam masjid kan. Jadi kita akan bincangkan tentang adab keluar rumah terlebih dahulu insya-Allah. Alright. Kita kenapa tiba-tiba cerita tentang adab keluar rumah, ataupun kenapa kita tiba-tiba cerita tentang adab keluar pergi ke masjid. Sebab kita bincang tentang waktu pagi. Dan waktu pagi ni memang standardnya memang kita akan kita cerita hari tu bangun tidur. Lepas tu kita cerita tentang pakai baju. Kita cerita masuk tandas. Lepas tu kita cerita pasal wuduk, mandi, tayamum kan. Jadi dia sebenarnya semuanya tu berturut-turut. Dia ada kaitan antara satu sama lain. So kita bincang ni sebenarnya dia adalah kita panggil sambungan satu sama lain, satu terus sambung lagi kan. Dan teruslah sambung sampailah kita sampai malam lah, sampai kita tidur balik. Alright. So saya tengah fikir ni kenapa tiba-tiba saya punya Instagram ni di Facebook ni tiba-tiba hilang. Okey. Line COVID. Itulah line pun ada COVID juga nampak gayanya. Alright. Ada balik. Okey, alhamdulillah. Muka surat 32 sampai ada buku ni 32. Okey, Ija baca dulu. Bismillah. Alright. Adab-adab pergi ke masjid. Kalau topik dia lah. Tapi kita akan discuss pasal keluar rumah dululah. Okey. Apabila engkau telah selesai daripada bersuci, maka sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh. Jikalau fajar telah terbit seperti apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergilah ke masjid dan jangan sesekali engkau meninggalkan sembahyang jemaah. Apakah lagi sembahyang subuh? Kerana sembahyang berjemaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian, iaitu sebanyak 27 darjat. Jikalau engkau mempermudahkan perkara ini dan tidak mahu merebut keuntungan, maknanya jikalau engkau mempermudah, kira macam mengambil ringan lah kan? Ambil mudah. Ambil mudah dan tidak mahu merebut keuntungan yang besar ini, maka apalah faedahnya engkau bersusah payah mencari ilmu, kerana tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan. Okey, apa maksud dekat sini Ustaz? Okey, first kali kita bincang tentang kita waktu pagi tu, Imam Ghazali kata kalau nak pergi ke masjid, mula dulu dengan sembahyang sunat di rumah terlebih dahulu. Sembahyang sunat itu di rumah. Maksudnya bukan sembahyang sunat di masjid. Sembahyang sunat di rumah dulu. Kalau dah masuk, katalah dah masuk waktu subuh, maka sembahyang sunat apa yang dipanggil sebagai sembahyang sunat fajar tu. Sembahyang sunat qabliyah subuh. Ustaz, sembahyang kat rumah tu qabliyah lah kalau kat rumah tu. Qabliyah. Kalau dah masuk waktu subuh, then sunat qabliyah lah.
Kalau belum masuk waktu subuh, maka kita mungkin sembahyang sunat tahajud apa semualah. Tapi ni kita bincang ni dah masuk waktu subuh. Kalau dah masuk, dah azan lah, dah masuk waktu subuh. Sudah masuk waktu subuh, sembahyang sunat qabliyah lah. Sembahyang sunat qabliyah subuh juga digelar sebagai sembahyang sunat fajar. Dia sama sembahyang sunat fajar, sembahyang sunat qabliyah subuh, itulah dia. Jadi lepas daripada dah masuk waktu subuh, maka kita solat sunat yang pahalanya disebutkan dalam hadis lebih baik daripada dunia dan seisinya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Okay. Gabung boleh dengan? gabung tak solat sunat wuduk? Sebab kita dah ambil wuduk kan? Boleh. So, sekali dengan solat sunat fajar. Boleh gabung niat? Boleh kalau kita baru lepas wuduk kan. So kita terus je lah sembahyang sunat wuduk, sembahyang sunat qabliyah subuh sekali. Okey. Jadi itu dia punya. Dan kenapa Imam Ghazali mulakan dulu dengan sembahyang sunat qabliyah subuh ni? Satu, sembahyang sunat qabliyah subuh memang penting kan. Memang sembahyang sunat yang antara banyak-banyak sembahyang sunat yang sepanjang hari tu yang dipanggil sembahyang sunat rawatib tu, sembahyang sunat sebelum subuh ni lah yang paling utama sekali, yang paling mulia sekali. So janganlah lepaskan, jangan tinggalkan sembahyang sunat tu, untuk satu. Yang keduanya, kita cerita tadi nak pergi masjid. Mungkin ada yang kata alang-alang nak pergi masjid, sembahyang je lah kat masjid. Mungkin ada rasa macam tu kan. Jadi jawapannya sebenarnya memang sembahyang sunat lebih baik buat di rumah. Sembahyang sunat memang lebih baik buat di rumah berbanding dengan buat di masjid. Kalau sempat nak pergi ke masjid. Kalau contoh masjid dekat je dengan rumah kan, selang berapa unit saja contohnya, ataupun lorong sebelah je contohnya kan. Jadi kita sempat untuk sembahyang dulu di rumah, kemudiannya barulah kita pergi ke masjid. Itu cara yang paling bagus sekali. Tapi katakanlah kita kalau sembahyang sunat qabliyah subuh tu kat rumah, kita akan terlepas sembahyang berjemaah dengan imam. Kita sampai dekat masjid, imam bagi salam dah. Kan? Jadi kita dah terlepas. Maka waktu tu kita sembahyang sunat lah dekat masjid. Sebab nak kejar jemaah tu lebih penting lagi. Kalau rumah kita dekat dengan masjid, maka memang elok kita sembahyang sunat di rumah dulu, baru kita pergi masjid. Dan itulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Rumah Nabi kan sebelah masjid aja. So senang. Jadi Nabi sembahyang dulu, sembahyang sunat, barulah Nabi masuk ke masjid. Masuk masjid terus qamat. Bilal terus qamat. Selesai terus sembahyang. Jadi itu cara Nabi SAW. Jadi kalau kita nak, yang paling baik sekali adalah sembahyang sunat itu buat di rumah. Okey. Kemudiannya sembahyang sunat sebelum subuh ni, ada juga yang tanya, nak baca apa? Nah itu pun selalu juga. Pertama sekali niat dia, niat pun banyak orang tanya, niat apa? Niat sembahyang sunat fajar ataupun niat sembahyang sunat qabliyah subuh. Dua-dua boleh. Sebab apa? Kalau kita tak payah sebut qabliyah pun tak apa sebenarnya. Sebab sembahyang sunat subuh ni satu je, dia tak ada sembahyang sunat ba'diyah. Dia tak ada lepas, dia cuma ada qabliyah je. So kita niatkan sembahyang sunat fajar ke, sembahyang sunat subuh ke, boleh. Jangan niat sembahyang fardu subuh je sudah. Ustaz, kalau niat solat sebelum subuh, saja aku solat sunat sebelum subuh. Sebelum subuh pun boleh. Sembahyang sunat sebelum subuh. Dalam bahasa Melayu kan, boleh. Dan kalau lafaz dalam bahasa Arab, usalli sunnatal fajri. Ataupun usalli sunnata qabliyatil fajri. Ataupun qabliyatil subhi pun boleh. Tak ada masalah. So, usalli sunnatal fajri. Sembahyang sunat fajar. Okey. Nak gabung pun boleh. Aku sembahyang sunat sebelum subuh dan sembahyang sunat wudu. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okay, lepas tu kita pun angkat takbir, kita pun sembahyang. Baca doa iftitah lah. Baca doa iftitah, baca Fatihah, lepas tu baca surah. Surah apa nak baca? Ijaz rasa surah apa biasanya baca? Apa-apa je. Surah ayat lazim yang senang-senang. Surah yang paling biasa sekali Kafirun. Kuliah dengan rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad. Itu tadi rakaat betul. Rakaat pertama kuliah Al-Kafirun, rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad. Surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Okey. So itu caranya. Dan kemudiannya ada satu amalan para ulama yang diajar baca waktu sembahyang sunat sebelum subuh ni. Rakaat pertama baca Alam Nashrah. Rakaat yang kedua baca Alam Tarakai.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kan. So ada dua alam gitu. Bukan alam clock Okay. Jadi alam nashrah dengan alam tara kaifa. Surah Al-Fil. Baca dua surah ni ketika semayang sunat sebelum subuh, disebutkan oleh para ulama dia akan melemahkan musuh. Musuh tak berjaya nak mengalahkan kita kalau kita dapat buat benda tu. Ini berdasarkan kepada pengalaman para ulama. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali sendiri sebenarnya. Imam Ghazali sendiri sebut, bukan dalam kitab ni lah, kitab yang lain. Imam Ghazali sebut, maknanya rakaat pertama baca Alam Nashrah, yang rakaat kedua baca Alam Tara Kaifa, melemahkan musuh dan musuh akan tak berjaya nak mengalahkan kita lah, ataupun dia tak berjaya lah nak melawan kita. So itu amalan para ulama pun bagus untuk diamalkan. Masya Allah. Ustaz, ada orang tanya kalau baca Al-Fatihah sahaja, boleh tak? Tak baca ayat lazim? Boleh, tapi terlepaslah sunat baca surah tu. Kita baca surah tu pun sunat. Kan? Kita baca Fatihah tu rukun solat. Baca surah yang lepas daripada Fatihah tu sunnah. Jadi kita terlepaslah baca sunnah tu sebenarnya. Okey. Bukannya tak boleh ke boleh. Ya. Ustaz tadi cakap musuh, bila kita baca dua alam ni, musuh tu termasuk dengan syaitan ke syaitan? Termasuk. Sebab itu juga itulah musuh kita yang nyata kan. Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian. Alright. Okay. Okay, sambung Alright. Lepas tu begitulah yang demikianlah yang dilakukan oleh Nabi SAW kan. Ialah itu yang kita sebut tadi. Memang Nabi buat solat sunat sebelum keluar daripada rumah. Maksudnya solat sunat qabliyah subuh tu buat sebelum keluar ke masjid. Kemudiannya pergi ke masjid kan, berjalan ke masjid, berjalanlah dengan baik kan, dengan cara yang tenang. Dan janganlah tinggalkan solat berjemaah. Lebih-lebih lagi solat berjemaah subuh. Okey. Kerana solat jemaah lebih afdal daripada solat bersendirian 27 kali ganda, 27 darjat. Kalaulah engkau meringan-ringankan keuntungan macam ni, macam 27 tu pun kau ringan-ringankan, maka apalah faedah engkau menuntut ilmu, kerana buah daripada ilmu adalah beramal dengannya. Hasil ataupun kita punya natijah kepada ilmu kita adalah beramal. Kalau ilmu saja tanpa amal, ibarat pokok tanpa buah. Tanpa buah. Ya, jadi rugilah. Buah kepada ilmu adalah amalan. Okey. So, jangan tinggalkan solat berjemaah, lebih-lebih lagi solat subuh secara berjemaah. Ini bagi yang mampu dapatkan jemaah. Kalau contohnya duduk seorang saja kat rumah, tu nak buat macam mana kan? Dan tak nak pergi masjid pun tak boleh contohnya. Tak sah. Okey. Okay. Kita orang punya hamster dua ekor kadang jemaah sekali juga. Berjemaah sekali, Masya Allah. Macam saya pun kadang-kadang asmak jemaah sekali tapi tak sah lah. Okay. Tak sah. Sebab dia masuk-masuk je terus sujud. Okay. Dalam satu hadis, ada satu hadis sebutkan siapa yang solat 40 hari sembahyang secara berjemaah, tak terlepas takbiratul ihram dengan imam, maka Allah akan tulis baginya dua kebebasan. Ada dua kebebasan yang dia akan dapat. Bebas daripada apa? Yang pertamanya adalah bebas daripada sifat munafik. Yang kedua, bebas daripada api neraka. 40 hari solat, tak miss takbiratul ihram dengan imam. Maknanya memang datang awal lah ke masjid. Selama 40 hari. Maknanya 5 waktu 40 hari. Maknanya 200 waktu begitu. Kan? Dia istiqamah sungguh-sungguh. Dan maka dapat dua kebebasan ni. Kebebasan daripada sifat munafik dan kebebasan daripada api neraka. Sebabnya apa? Sebab munafik memang akan susah sangat nak sembahyang berjemaah secara konsisten. Dia mungkin boleh buat sekali-sekala,
tapi dia takkan dapat buat selama begitu lama. Nak dapat pula takbiratul ihram dengan imam. Itu yang pertama. Yang keduanya, kebebasan daripada api neraka. Manakan tidak, bila kita dah solat berjemaah secara konsisten di masjid, maka mudah-mudahan kita juga terhindar daripada melakukan dosa. Amin, amin. Munafik tu macam mana diorang tanya? Munafik maksudnya menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Kat luar dia tunjuk baik, tunjuk dia orang soleh, orang yang beriman, cakapnya baik, kan, dia punya nampaknya baik lah, tapi dalam hati tu disimpan segala macam kegelapan, kan, kekufuran dan sebagainya. Macam dia buat tu dia tak percaya pun apa yang dia buat tu, dia buat tu macam alah aku tunjuk kat orang je, kan, macam memang sekadar nak menunjuk je lah. Tu munafik. Munafik memang sifat dia memang akan begitu. Dan adalah hadis-hadis yang lain kan, antara tanda-tanda munafik adalah apabila dia bercakap dia berdusta, bila dia beri amanah dia akan khianat, apabila dia berjanji dia akan mungkiri, kan, itu antara sifat-sifat munafik. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat itu. Amin. Ada orang tanya juga, amin, perempuan biasa susah nak buat sebab cuti ABC, macam mana nak istiqamah yang 40 hari tu? Ini kepada lelaki? Yang ini betul. Kalau kita sebutkan tentang sembahyang berjemaah di masjid dengan imam, maka dia memang pada orang lelaki. Dan sebab orang perempuan tak dituntut untuk buat sedemikian. Bukan tak boleh, tapi tak dituntut untuk buat sedemikian. Jadi orang perempuan sembahyang berjemaah di rumah bagi mereka yang dapat berjemaah di rumah. Dan bagi yang waktu tengah cuti, dan tak payahlah. Jangan pula nak berjemaah juga. Maknanya waktu tu memang haram untuk solat. Jadi maknanya dah diberikan cuti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cuba dapatkan juga, bila kita boleh, kita akan cuba untuk berjemaah. Bila boleh je, cuba-cuba berjemaah. Kalau waktu tak boleh, duk fikir bila lah boleh berjemaah ni. Sekali bila dah boleh, tak berjemaah juga. Macam sekarang kan, masjid dah mula buka dekat KL. Kawan-kawan saya jadi imam dan sebagainya bagi tahu, dia kata masjid masih tak ramai juga orang yang sembahyang. Kan? Adanya 5 waktu tu tak ramai juga. Hari tu macam bersungguh-sungguh tanya bila masjid nak buka kan. Riuh dekat Facebook. Kan? Macam apa, tak sabar-sabar nak pergi masjid. Tapi bila masjid dah buka, tak pergi pula. Kan? Diorang tahu ke diorang tak sampai informasi masjid dah buka? Oh, yang riuh-riuh tu dah tahu, sebab tu diorang tak riuh dah. Jadi sebelum ni riuh. Kan? Tiba-tiba, kan, bila masjid dah buka, senyap pula. Lagi-lagi masjid di negeri-negeri yang dah buka lah. Di Selangor belum lagi, tak apalah. Selangor walaupun belum, tapi dah ada masjid-masjid yang dibenarkan juga untuk solat. Walaupun tak ramai kan, tapi dibenarkan juga sikit-sikit. Itu biasa. Tapi kalau di KL memang dah dibenarkan dah. Ataupun di negeri-negeri yang lain kan, banyak negeri dah benarkan dah. Tapi tak semayang juga kan dekat masjid. Jadi maknanya, mana dia yang warrior yang sebelum ni kan, yang duduk macam bila ni, kenapa ni, astagfirullahalazim, kenapa ni berdosa tutup masjid kan, masjid mesti dibuka, ini rumah Allah, apa semua kan. Macam-macam dia jadi warrior kat dalam dekat internet. Tapi sekarang waktu solat tak nampak juga dekat masjid. Jadi macam mana tu agaknya. Okay, so sama juga lah macam jadi kita berpesan-pesan lah, ni pun saya pun ingatkan diri sendiri juga. Sama juga macam, maknanya bagi wanita muslimah, waktu uzur, memang waktu uzur tak boleh semayang, tak boleh baca Quran, apatah lagi solat berjemaah, solat pun tak boleh kan. Tapi bila dah suci, bila dah suci, kenalah buktikan, kata memang sebenarnya aku nak, tapi waktu tu uzur jadi tak boleh, kan. Jadi buktikanlah bila boleh tu, insyaAllah. Alright. Ustaz, soalan ni sangat bagus. Ada orang tanya, orang munafik, dia sedar tak dia munafik? Orang munafik kenapa? Dia sedar tak dia munafik? Munafik biasanya dia sedar. Dia bukannya sedar macam mana? Dia sedar yang dia memang sedang berdusta. Dia tahu yang dia sedang berdusta. Dia tahu yang dia menipu, berlakon. Kan? Dia tahu yang dia memang tengah berlakon. Itu munafik. Munafik ni dia memang sengaja sembunyikan kejahatan di dalam hati dia. Sebenarnya hati dia jahat, tapi dia tunjuk berlakon konon-konon dia baik.
Okey. Kalau Okey, Jumaat seterusnya. kita Okey. Berikutnya adalah berjalan ke masjid tu. Ini dah baca belum? Belum eh? Belum. Okey. Okey. Apabila engkau berjalan ke masjid, maka berjalanlah dengan keadaan yang tenang. Tadi saya dah cakap tapi tak apa. Dan tenteram dan jangan terburu-buru dan hendaklah engkau berdoa, membaca doa ini. Okey. So, perjalanan ke masjid itu biarlah dalam keadaan tenang. Jangan kelang kabut, jangan sampai bila sampai masjid tu dalam keadaan terbengah-bengah, berpeluh-peluh kan. Biasanya Dan ni sebagainya lah. Ya. Kat Mekah dengan Madinah kalau dah lambat. Waktu tu memang dah cengah-cengah. Jadi waktu Sebab tu lagi kita lambat. kena ingat sebenarnya. Ada Kan? lagi kita kena ingat Raudah. sebenarnya. Betul. Astaghfirullahaladzim, dekat Raudah tu. Taklah, mungkin ada yang tak pernah pergi, mungkin ada yang pernah pergi tapi mengamalkan benda macam ni. Dulu Kak Jan pun tak tahu juga, first time pergi umrah, tak tanya lagi ustaz, tak kenal lagi ustaz waktu tu. Jadi kita fikir macam siapa cepat dia kira macam lebih Masya Allah, lebih doanya makbul. Jadi kita pun berlari dalam masjid Nabi tu nak semata-mata untuk kita nak dapat tempat kedudukan dekat Raudah tu. Padahal Allah dah akan tentukan juga tempat kita. Jadi bila balik baru Kak Jan belajar satu ilmu di mana salah Nabi dekat masjid Nabi. Kita berlari pula, tidak ada adab dan sebagainya. Jadi that's why kat sini relate dia adalah tenang. So lebih baik kita banyakkan doa dan insya-Allah Allah akan letakkan kita di tempat yang paling terbaik juga waktu tu. Sebab kalau Raudah ni walaupun kita duduk soft kira macam tempat menunggu walaupun kat depan, belum tentu kita boleh dapat cepat. Tetapi kita nak dalam keadaan yang khusyuk dan bukan tercungap. Sebab bila berlari, satu kita langgar orang, cedera ke orang. Orang akan sakit hati. Nanti orang lain pun akan na'udzubillah sumpah seranah kat kita. So banyak benda-benda yang tak best dan kita pun malulah depan Nabi kita buat macam tu. Sedangkan bila dekat Madinah tu ustaz-ustaz selalu pesan suara pun jangan tinggi, ketawa pun jangan tinggi. Ni apatah lagi lagi dekat Masjid Nabi. So banyak perkara yang dah kesilapan kita buat tapi kita belajar untuk perbetulkan. So mungkin boleh Kak Jan kongsi ni supaya tidak mengulangi apa yang Kak Jan lakukan olahraga di dalam Masjid Nabi. Astagfirullah. Sebab tak kenal ustaz waktu tu. Olahraga. Panjang pula tu. Ustaz, betul. Kat depan tu rakan-rakan kan yang seorang pegang sini, seorang pegang sini, sepanjang berdiri. Jalan berlari. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ya, jangan ikut ya. Okay. Ustaz pun macam anak murid siapa ni. Baik, saya tak ikut. Okey. Seterusnya. Okey, jadi jalan tu dengan tenang. Sebab seorang mukmin dia tenang. Dia tenang ni bukan lembab bukan lembik. Bukan lambat. Itu satu lagi, dia kadang-kadang ada sebahagian orang dia lambat jalan. Lepas tu kita cakap, cepatlah sikit jalan. Tak, kita ni bila berjalan ke masjid ni kena tenang, dia jawab. Dia lain tenang dengan lambat ni dua benda yang berbeza. Jadi jangan sebab kita lambat kita kata kita tenang. Itu pun satu perkara kita kena ingat orang Islam ni dia cepat, dia pantas. Nabi jalan laju. Tapi Nabi jalan laju, betul. Nabi jalan laju, tapi bukan kelang kabut. Yang tak boleh dia kelang kabut. Sebab itu bukan akhlak orang Islam. Akhlak orang Islam ni dia tenang. Dia ada dia punya gah dia kan. Dia punya aura dia tu kan. Dia laju-laju tapi tak payah kelang kabut. Kelang kabut ni biasa dia kita akan tengok orang kelang kabut ni dia hilang dia punya kita panggil apa dia punya karisma. Kan? Karisma tu akan kurang sikit kalau orang tu kelang kabut. Walaupun dia tu mungkin orang yang dihormati dan sebagainya, tapi bila nampak kelang kabut tu, karisma tu akan kurang sikit. Dia karisma dia tinggi. Lebih kepada kari lah. Dia kari ataupun apa-apalah. Kari pap. So, bukan sambil lewa, bukan lembab, bukan lambat, lembik. Bukan. Itu bukan akhlak orang Islam juga. Islam ni dia cepat, dia pantas. Alright. So doa. Okay, apa dia doa untuk hari ni? Okay. Doa untuk malam ni adalah ada orang tanya kenapa atas kepala Ija ada lampu warna biru tu? Biru? Mungkin lampu kot. Kesalahan kedudukan kot hari ni. Tu tengah menghalang macam mana? Kena tegak. Kena tegak. Itulah kena tegak dia supaya lampu tak. Okay. Right. Jadi apa doanya? Okay, doa ni memang Ustaz, best. Sorry Ustaz. Ya, apa dia?
ada orang tanya kalau kena kejar anjing macam mana tu? Mana nak tenang lagi ke? Biarlah anjing ya, kita bersama-sama dalam ketenangan ini. Ada orang tanya. Islam juga ajar kita untuk jadi cerdik. Okay. Jadi kena cerdik lah. Anjing kejar janganlah tenang sangat pula kan. Jadi waktu tu kena lari lah. Tapi bukan lari pergi masjid sebenarnya, lari daripada anjing. Okay. Okay, seterusnya. Alright. Doa. Okay, doa ni best. Apa doa dia? Allahumma bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamshaya hadha ilaika fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'ah bal kharajtu tiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Okey, panjang kan? Panjang. Rasa boleh hafal tak tu? Okey. InsyaAllah boleh. InsyaAllah, tapi amin. cuba kita baca terjemahan ni pula. Okay. Cuba kita baca terjemahan dia. Ya Allah. Apa dia? Allahumma inni as'aluka. Sesungguhnya aku memohon dengan hak orang yang meminta kepadamu. Orang-orang yang minta pada Allah ramai. Kan? Yang meminta, yang memohon pada Allah ni ramai, yang berdoa pada Allah ni ramai. So kita minta dengan hak orang-orang yang minta pada Allah. Hak orang yang minta pada Allah, Allah akan makbulkan. Kan begitu. Dan bukan kita seorang, kita ni mungkin banyak dosa. Kita mungkin banyak salah dan silap. Bukan mungkin, memang confirm banyak. Kan? Memang banyak salah silap kita. So bila kita ni banyak dosa, banyak salah dan silap, kadang-kadang kita fikir juga, takut dosa kita tu menghalang daripada doa kita ni makbul. Sebab salah satu daripada sebab doa tak makbul adalah antara sebabnya kerana dosa kita juga. Jadi kita nak supaya doa kita dimakbulkan, maka kita minta, ya Allah, dengan hak semua orang yang minta pada engkau. Hanya masukkan aku di kalangan mereka juga. Mereka yang doa mereka mustajab, kan? Aku pun nak join mereka sekali. Ya Allah, dengan hak orang yang minta pada engkau, dengan hak orang yang berharap sangat pada engkau, raghibina ilaika. Kan? Kemudiannya, wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika, dengan hak perjalananku ini kepadamu. Ni aku tengah berjalan pergi masjid, ya Allah. Kita pernah bincang sebelum ni isu tawassul. Maksudnya kita buat sesuatu, lepas tu kita minta pada Allah. Kan macam kita berwuduk tu kan, kita basuh muka, kita minta pada Allah. Kita daripada basuh tangan lagi sebenarnya kita dah minta pada Allah. Sampailah kita basuh kaki, semua kita minta pada Allah. Jadi sekarang ni berjalan nak pergi masjid ni. Perjalanan kita ke masjid ini pun adalah satu ibadah. Dengan hak perjalanan aku ni nak pergi ke masjid ini. Dan ini juga, ya Allah, aku minta dengan semua ni, apa dia? Belum minta lagi sebenarnya. Fa inni lam akhruj asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'ah. Sesungguhnya, ya Allah, aku keluar ni, aku tak keluar dengan sebab sombong, belagak, nak orang dengar, nak orang sebut-sebut aku. Nak orang pandang, nak orang sebut. Okay? Bukan itu sebabnya. Aku keluar ni, bukan sebab sombong, belagak, riak, sum'ah. Bukan itu sebab aku keluar. Jadi, ini saya biasa sebutkan, doa ni macam mana yang kata best ni. Sebab doa ini kita baca, dengarkan kat telinga kita sebut bahasa Melayu tak apa. Sebut bahasa Melayu. Ya Allah, aku keluar ni bukan dalam keadaan belagak, sombong, riak dan sum'ah. Riak ni apa dia? Riak nak bagi orang nampak. Sum'ah apa dia? Nak bagi orang sebut-sebut. Riak nak bagi orang tengok. Maknanya kita pergi semayang subuh tu kan, bagi jiran-jiran nampak, bagi Pak Gad pun nampak, bagi siapa-siapalah orang kat masjid nampak, Tok Bilal nampak, apa-apalah. Maknanya nak bagi orang tengok kita, nak bagi orang nampak kata kita buat baik. Sum'ah nak bagi orang sebut-sebut, dengarlah sebut-sebut, maknanya orang puji daripada mulut ke mulut, kan? Orang tu kata, bagus dia tu rajin pergi masjid. Kita akan seronok lah orang puji kita, mesti seronok lah orang puji. Tapi jangan kita buat tu kerana pujian. Tu dia dua benda yang berbeza. Kita seronok pujian manusia tu normal, memang fitrah manusia, dia memang suka orang puji, kan?
Tetapi jangan kita buat sebab nak orang puji. Itu kita rugi. Dia dua benda yang berbeza kat situ. So kita keluar ke masjid tu, kita keluar dari rumah, kita sebut begitu dulu. Bagi tahu pada diri kita, Allah tahu sebenarnya apa dalam hati kita. Tapi kita risau, hati kita yang kadang-kadang tu niat kita salah. Jadi bila kita keluar ni kita sebut, sesungguhnya aku ya Allah, aku keluar ni bukan dalam keadaan belagak, bukan dalam keadaan sombong, bukan riak, bukan sum'ah. Ataupun sebut bahasa Melayu pun tak apa. Bukan nak orang tengok, bukan nak orang puji-puji aku. Sebut gitu bagi ingat diri kita, biar kita remind diri kita betul-betul, masuk dalam hati kita betul-betul. Keluar ni bukan dengan sebab tu semua. Aku tak belagak ni, aku keluar ni bukan belagak, bukan sombong, bukan nak tunjuk ke orang, bukan nak orang sebut-sebut pasal aku. Penting, sangat-sangat penting ni, kita risau. Termasuklah yang kita ada pada malam ni. Saya sendiri, Ijaz sendiri dan juga sahabat-sahabat yang menonton di Facebook, di Instagram, kan, kita semua kena remind diri kita sebenarnya benda ni. Kan, kita ni bukannya nak belagak, nak sombong, ataupun nak tunjuk-tunjuk kat orang, ataupun nak orang puji kita. Tak kisah siapa pun kita pada malam ni, semua kita sama. Kita perlu remind diri kita benda ni. Okay, seterusnya apa dia? Bal kharajtu tika asakhatik. Bahkan aku keluar sebab takutkan kemurkaanmu dan mengharapkan keridhaanmu. Itu sebab aku keluar. Aku keluar tadi bukan dengan sebab-sebab yang tadi tu, tapi aku keluar dengan sebab takutkan kemurkaan Allah, berharapkan keridhaan Allah. Maka ya Allah, aku mohon padamu, kau selamatkanlah aku daripada api neraka, kau ampunkanlah aku, ampunkanlah dosa-dosa aku, sesungguhnya tiada yang mengampunkan dosa kecuali engkau. So, doa ni dia komplit kalau kita tengok bila kita keluar dari rumah, kita sebut begini, dia betul-betul mengajar kita ikhlas. Bukan sahaja bila kita keluar pergi ke masjid sebenarnya kan, tapi kita keluar apa-apa benda yang baik yang kita nak buat di luar rumah. Kita perlu berdoa macam ni. Kerja, kan? Benda yang baik lah kan, benda yang baik kita buat. So kita nak supaya kita keluar tu bukan sebab nak orang tengok. Kata pergi kelas contohnya, pergi kelas. Bila kita keluar pergi kelas, mungkin kadang-kadang dalam hati kita ni ada tau rasa jiran-jiran tengok. Rajin dia tu pergi kelas. Jadi mungkin ada rasa tu. Ataupun belagak. Rasa belagak. Belagak macam mana? Dia rasa macam, aku kan pergi kelas tu. Dia ada rasa macam tu. Kan? Orang lain tu semua tak pergi tu. Kan? Dia orang tu semua tak pergi. Aku pergi. Jadi dia ada rasa sombong, dia ada rasa belagak dekat situ. Dia mungkin tidak memperlekehkan orang lain, tetapi dia rasa diri dia tu hebat. Ini bahaya. Kan? Maka kita perlu remind diri kita. Bila kita keluar tu, remind diri kita. Aku keluar ni bukan sombong, bukan belagak, bukan riak, bukan sum'ah. Dia lain yang tadi, riak dengan belagak, dua benda berbeza. Orang kita selalu tertukar antara dua ni. Kan? Yang kita sebut belagak tadi ni adalah rasa diri tu hebat. Kan? Bukan show off. Show off riak. Okay? Belagak ni, dia rasa diri dia hebat. Dia rasa diri dia memang bagus. Asyaran wala batara tadi dalam bahasa Arab. Dia dalam keadaan asyar ni, asal maksudnya kufur nikmat sebenarnya. Batara tu dia rasa jalan tu macam dia tak show off sangat, dia orang tak nampak pun tak apa. Tapi dia tu rasa benda ni dalam hati. Benda dalam hati. Hati dia tu rasa yang dia tu bagus. Orang panggil apa? Bajet bagus. Shot sendiri. Shot sendiri kan. Jadi bajet bagus ni, ini bahaya. Dia rasa diri tu hebat. Dalam bahasa Arab juga dia panggil ujub. Kalau kita belajar bab ujub, kan? Ujub, kagum pada diri sendiri. Dia kata, bagus juga aku ni hebat juga aku ni berbangga diri, betul. Tu ada cikgu bahasa Melayu dah betul kan. Bangga diri. Okey. Yang riak lain. Riak dia tak mesti berbangga. Riak dia nak tunjuk kepada orang.
Riak tu dia tak tunjuk pada orang. Itu kita panggil show off tadi. Jadi keluar ni sebab apa? Nanti orang nampak. Orang nampak aku. Dia keluar je, okay, jiran dah nampak. Okay, sampai kat sana kawan aku pun nampak juga. Nanti sampai tu aku akan upload ke Instagram, bagi orang tahu, kata aku dah sampai majlis ilmu. Kan? Lepas tu, apa namanya ni, Tok Bilal pun nampak, Tok Imam pun nampak, Tok Siap pun nampak. Siapa lah banyak semua dia nak bagi. Tu dia panggil riak. Riak nak bagi orang tengok kita. Zaman sekarang ni, banyak dekat Facebook, dekat Instagram. Kan? Lagi senang riak pada zaman kita sekarang berbanding dengan zaman dulu. Zaman dulu nak bagi orang tengok, orang nampak berapa orang je. Tapi sekarang ni kita boleh rasa, oh okay, ramai orang nampak aku buat benda ni. Kan? Tu yang bangun pukul 5 pagi, dia pun tulis kan, dan tahajud. Lepas tu tidur balik. Kan? Okay. So riak, dia konsep dia macam tu. Kan? Okay. Okay, so kita keluar bukan dengan sebab tu. Jadi kita sebut ni, sebut betul-betul tau. Maknanya dia bukan hanya sekadar macam tu je, macam sekadar ritual je. Jangan jadikan tu macam ritual je semata-mata. Doa ni jangan kita jadi macam sekadar dekat bibir kita saja. Di bibir. Jadi biar betul-betul kat dalam hati kita rasa sangat benda tu. Jadi kalau kita buat, maknanya kalau kita nak mengelakkan benda tu, sebut betul-betul waktu keluar daripada rumah je sebut. Okay, so kita ulang balik. Kita minta lindung dari kita sebut, ya Allah, dengan hak perjalanan aku ni, dengan sebab aku pergi ni, ya Allah, aku keluar bukan dengan sebab aku nak sombong, berlagak, bukan dalam keadaan riak, bukan nak orang sebut-sebut pasal aku, tapi aku takut kemurkaanmu. Aku harapkan redamu. Maka kau selamatkanlah aku daripada api neraka. Kau ampunkanlah dosa-dosaku. Tak ada siapa yang boleh ampunkan dosa kecuali engkau. So kita minta, ya Allah. Rasa boleh kot? Ya Allah, insyaAllah aku keluar rumah ni dengan keadaan, bukan dengan keadaan je ya Allah, aku keluar rumah ni bukan dengan keadaan sebab nak sombong, sebab nak riak, ujub, takbur, semua benda-benda yang mazmumah, benda-benda yang sifat-sifat tak elok, ya Allah. Tapi aku keluar sebab takut engkau murka dekat aku. Dan aku berharap sangat dengan redha engkau. Aku nak keluar ni sebab nak dapat redha engkau, ya Allah. Jadi tolonglah selamatkan aku daripada api neraka. Sesungguhnya tak ada siapa yang boleh selamatkan aku, tak ada siapa yang boleh ampunkan aku kecuali engkau, ya Allah. So rasanya kalau macam tu dia feel, dia akan keluar sendiri perkataan tu. Apa yang kita nak. Dia untungnya kita ambil yang ni sebab ni doa yang diajar oleh Nabi SAW. Tentulah itulah doa yang terbaik berbanding dengan yang kita fikir sendiri. Berbanding yang kita fikir sendiri. Tapi kita nak juga secara feel kan, kita nak rasa. Kita nak rasa bila kita berdoa tu, bukan hanya semata-mata kita baca. Baca dengan rasa lain. Macam kita baca orang makan apa-apa dengan kita dapat rasa makanan. Kan? Macam semalam Ija ada post pasal durian contohnya kan. Jadi orang ramai baca pasal durian. Dia tak rasa durian tu lain. Tapi bila rasa tu baru dia ada feel dia kan. Baru rasa betul-betul. So macam tu jugalah dengan kita punya doa-doa kita. Doa kita ni biar kita feel lain. Request lagu. Nantilah Kak je fikirkan, insya-Allah dengan Ika lagukan doa ni supaya boleh. Sebenarnya bagus sebab dalam bahasa Melayu tak apa. Kan dalam bahasa Melayu. So bila Nabi dah buat guideline kat sini, Kak Jah baca pun sebenarnya Kak Jah baca guideline ni cuma mengikut bahasa kita. Masing-masing ada bahasa. Perak, Nogori, Terengganu. So gunalah bahasa yang paling dekat dengan kita. So ya Allah, aku nak keluar rumah ni bukan sebab sombong tau, bukan sebab riak, bukan sebab takbur, bukan sebab ujub, tapi sebab takut ke Allah ni. Jadi aku harap sangat nak dapat redha Allah sebab tak ada siapa yang boleh ampunkan aku kecuali engkau. So nanti kita tambah lama-lama nanti dia akan panjang sendiri dan feel. Sebab nak keluar kan panjang, nak pergi start kereta, start motor, semua tu banyak boleh berdoa tu. Betul. Tapi doa tu tak mungkin nak kena betul-betul saya terjemah tadi pun tak sama mungkin yang ada dalam kitab. Betul. Sebab saya terjemahkan ikut bahasa saya sendiri. Ikut bahasa yang saya rasa mudah untuk faham.
Okey, doa perlu angkat tangan ke dalam bab ni? Ini tak perlu angkat tangan pun tak apa sebab mungkin kita sedang berjalan kan sambil pakai kasut, sambil pegang kunci kereta mungkin. Jadi dia tak semestinya maknanya berdiri, angkat tangan, doa dulu baru gerak. Bukan begitu. Kan? Boleh je terus je berdoa. Pun boleh, tak ada masalah. Masya Allah. Memang best lah, betul lah. Bila Ustaz cakap rasa macam tak sabarnya nak pergi ke masjid. Jadi siapa yang dapat pergi masjid ni dah boleh lah amalkan. Untung sangat. Pergi masjid ke surau ke kerja ke, even nak pergi makan pun satu ibadah juga. Sebab kadang-kadang orang nak pergi makan kan mungkin nak tangkap gambar, nak show off ke apa ke kan. So mudah-mudahan dengan doa ni akan dipelihara daripada perbuatan tersebut. Hujan ke kat sana Ustaz? Tak. Kenapa? Bunyi hujan ke? Oh, macam bunyi hujan. Okey, tak apalah. Macam mana boleh keluar hujan dalam telinga Ija? Okey Ustaz. Ada orang tanya soalan di sini. Tapi ni keluar sikit topik tapi dia minta bacakan. Dia kata, Heliza tolong tanya, akak menetap dekat KL. Baru-baru ni akak balik Kedah. Azan berkumandang dekat TV. Maknanya waktu KL lah kan, lepas azan akak solat. Habis solat akak terdengar azan dekat surau. Sah ke solat akak? Waktu tu dia dah sampai ke Kedah ke dia masih dekat KL lagi? Dah sampai Kedah lah tu kot. Kalau dah akak sampai balik Kedah. Oh, dah sampai Kedah. Okey, kalau dia dah sampai Kedah, maknanya Kedah beza banyak masa kan dengan KL kan? Jadi memang dia perlu ulang balik lah solat dia tadi. Qada balik lah. Sebab solat dia tadi adalah solat sebelum waktu. Solat sebelum waktu. Dia bukan qada sebenarnya, dia perlu solat lah. Dia belum solat maknanya. Tapi ni mungkin yang hari tu. Hari lain Ustaz, bukan hari ni. Kalau dah hari tu then kena qada lah. Dia sebenarnya dia kalau waktu tu juga contohnya dia dah semayang, lepas tu dah habis semayang, lepas tu baru dengar azan kan. So dia terus semayang je lah untuk waktu tu. Ustaz, soalan bagus juga ni. Na'udzubillah astagfirullah, ni soalan sahaja daripada netizen kita. Dia tanya, yang berlakon-berlakon tu kira munafik ke? Sebab berlakon je kan main-main. Semua yang kena buat belagak, kena buat ni, lepas tu konon-konon semua konon-konon lah berlakon skrip. Dia yang munafik, yang nama filem tu, Munafik 1, Munafik 2, arahan Syamsul Yusof. Macam mana Tapi tajuk dia je munafik, bukan orangnya okey. Orangnya bagus, masya-Allah. Orangnya masya-Allah baik orangnya. Okey. Bila kita sebut tentang berlakon, dia berlakon tak adalah terus jadi munafik sebab berlakon ni kena tengok apa tujuan dia berlakon. Dia melakonkan watak-watak tertentu tu apa tujuan dia. Kemudiannya cara dia berlakon tu pula adakah bercanggah dengan syariat. So kalau lepas yang dua tu tak ada masalah lah, dia bukan kira munafik. Sebab itu memang adalah profesi dia untuk menerangkan kepada orang. Guru pun kalau nak mengajar kepada anak murid, kadang-kadang dia kena melakonkan juga watak-watak tertentu. Dia kena tunjukkan juga, contohnya orang jahat, begini. Atau kalau kita baca dalam Quran sekalipun, ada skrip-skrip syaitan, skrip Fir'aun, contohnya kan, dan sebagainya. So bila kita baca tu, bukan maknanya kita jadi jahat, tak. Kan? Kita membacakan tentang untuk dapatkan pengajaran dan sebagainya. Tak ada masalah. Masya Allah. Terima kasih juga yang tulis buat summary untuk doa tadi. Terima kasih banyak-banyak. Ada juga orang tanya macam mana untuk elakkan sum'ah, untuk elakkan riya, ujub, semua tu Ustaz. Kena tunggu sampai hujung-hujung kitab Bidatul Hidayah nanti. Di dalam ni kita akan belajar lah cerita dia. Ya, ada. Nanti kat hujung-hujung nanti tu ada. Dalam bab yang kedua. Ujung bab yang kedua nanti kita akan bincang. Tapi secara ringkasnya tadi kita dah sebut, itu antara caranya, iaitu doa waktu keluar rumah tu. Dan itu salah satu cara yang sangat-sangat berkesan. Masya Allah. Ujung bab yang kedua, sebelum bab yang ketiga. Maksiat hati. Maksiat hati. Cara-cara meninggalkan maksiat. Ya, cara meninggalkan maksiat mata, dia yang jaga zahir. Telinga, lidah, perut. Okey, itu yang zahir. Lepas tu maksiat hati. Batin. Cara meninggalkan sifat hasad, riya, ujub. Masya Allah. Kan? Ada kat situ kan? Akhir bab yang kedua. Sebelum masuk bab ketiga. Panjang lagi guys. InsyaAllah. We can do this. InsyaAllah. Doa-doakanlah Allah mudahkan. Baik. Okey. Dekat Facebook ada soalan ke Ustaz? Facebook ada.
Okey, kat Instagram pun banyak lagi soalan tu sebenarnya, tapi tak apa. Dekat Facebook ada soalan, Cikgu Syairan tanya, jika ada terlintas perkara untuk orang tahu semasa ke masjid surau, adakah hati kita yang rosak atau ganggu syaitan? Okey, untuk orang tahu ni, dia ada beberapa sudut tau. Dia ada, nanti kita akan bincang lah dalam bab ujub nanti, ataupun dalam bab riak nanti. Kita akan bincang panjang lagi. Untuk orang tahu ni, apa dia? Contohnya lah. Macam hari ni, kita buat, ada program ni, Diary 247 ni. Kita juga mengiklankan. Saya mengiklankan, Ija iklankan, kawan-kawan kita pun banyak yang share kan. Bagi tahu kepada orang, yang dekat Facebook pun pakai share. Jadi untuk orang tahu juga ke? Ya, tu untuk orang tahu. Untuk orang tahu. Tetapi untuk orang tahu program yang baik. Bukan untuk orang tahu yang kita ni baik. Nah, tu beza. Sebab kita tak nak. Kita tahu yang kita tak baik pun. Buat apa kita nak rasa orang tahu yang kita baik pun? Sebab memang kita tak baik. Kan? Jadi kalau untuk orang tahu ni, kita kena jelaskan dulu. Kat mana yang kita kata untuk orang tahu tu. Itu sebab hari tu ada soalan. Dia kata, Ustaz, kalau saya share-share ni, orang kata ni dikira sebagai riak ke? Kata. Bukan itu tak dikira sebagai riak. Sebab kita nak menyampaikan perkara yang baik. Bukan nak menyampaikan bahawasanya aku baik. Itu beza. Kalau kita nak menyampaikan kepada semua orang, wah aku baik aku baik. Cerita kepada orang, kita baik. Jadi bila kita sembahyang pun, kau tahu pun aku rajin sembahyang tau. Bila kita sedekah pun, nampak ni, aku ni pemurah tau. Maksudnya dalam hati kita lah. Jadi, yang itu ya. Untuk orang tahu, untuk orang nampak, untuk orang dengar, yang itu memang ada penyakit dalam hati kita. Memang ada penyakit. Penyakit ni, ya betul. Bisikan syaitan ke? Ya memang bisikan syaitan juga. Syaitan memang akan berbisik pada kita benda tu. Dia akan bisik pada kita. Bila kita sedekah, walaupun 50 sen je pun sedekah. Syaitan kata, pemurah kau banyak tu kau bagi tu. Jadi syaitan bisik. Hati kita ni terpengaruh tak dengan syaitan bisik? Ada tak kita rasa, tahu pun korang, kan? Ataupun hebat aku ni. Contohnya tu. So hati kita kalau ada bisikan macam tu, ada penyakit. So, kita perlu rawat. Ustaz, kalau kita share dekat IG story apa kita belajar dan kita wawarkan pada jiran-jiran semua tu, maknanya kita sendiri tahu niat kita macam mana lah. Kita yang kena perbaharui niat sentiasa. Betul. Istighfar. Sebab kita sendiri pun memang akan tergelincir niat-niat kita. So kita minta untuk diperbaiki. Minta ke Allah tolong. Ada satu soalan Ustaz. Okey, berjalan nak ke masjid dengan tenang. Tiba-tiba hujan lebat dan terus berlari dengan laju. Adakah kira tenang juga berlari itu? Itu pengecualian lah. Macam kita sebut tadi, kena kejar anjing lah. Sama. Okay? Ataupun ada orang yang agak masalah mental. Tiba-tiba nak pukul kita. Kita pun lari. Tak ada masalah lah. Lari tu, dia tak adalah dia hilang sunnah berjalan tenang tadi tu. Ustaz, apa beza kentut dan angin? Dua-dua batal ke? Ini kena tanya Cikgu Was Melayu lah, jangan tanya saya. Dia mungkin angin tu maksudnya angin dekat mulut, angin dekat perut. Kan? Itu semua tak batal. Kan? Sedawa kan keluar angin juga. Tapi itu tak batal. Yang batal cuma apa yang keluar daripada dua jalan. Ustaz, pagi tadi, petang tadi dia dapat satu pertanyaan daripada sahabat Ijala. Dia kata, makan batal wuduk tak? Bila kita dah ambil wuduk, lepas tu kita makan, batal wuduk ke tak? Dia tanya soalan tu. Tak batal. Ni ada salah satu daripada tajuk daripada kitab Syama'il Muhammadiyah juga. Cerita tentang bagaimana Nabi SAW bila makan, kemudiannya terus solat tanpa mengulangi wuduk. Masya Allah. Ustaz, kita Syama'il Muhammadiyah hari Sabtu kelas? Hari Sabtu, Syama'il. Ya betul. Hari Sabtu dan kalau sempat hari Ahad. Okey, maknanya kalau Asmat datang, maka itu telah menunjukkan kita berada di penghujung rancangan. Saya nak jawab satu soalan tu. Boleh Ustaz. Syirah Farhana 04 tu. Okay. Ustaz, kalau yang membuat video untuk tunjuk telah memberi sumbangan, adakah dia dikira riak? Padahal kita nak tunjukkan bahawa duit yang sumbangkan itu telah sampaikan kepada Badan Kebajikan. Bukan, yang atas lagi. Ayu Faina apa benda okay. Tapi kalau kita kongsi dengan niat nak share info majlis atau kuliah yang bagus, tapi orang pandang kita tu lain
macam mana. Orang pandang kita macam kita riak. Macam mana tu? So, kita kena ingatkan, kita kena bersihkan hati kita sentiasa. Ulang dan ulang. Bersihkan hati kita. Allah Ta'ala tengok aku. Kita ni dilihat oleh Allah. Jadi kita kena check balik hati kita selalu. Check hati kita. Kita ni sebenarnya nak orang tengok ke nak Allah Ta'ala tengok. Kalau orang kata kita riak, tak ada kesan kepada diri kita sebab Allah Ta'ala yang tahu kita riak ke tidak. Manusia nak kata kita riak tu kita pedulikan lah, tapi kita kena check juga. Mungkin ada sebab orang kata kita riak tu. Mungkin dengan kita punya gaya badan kita ke contohnya kan. Ataupun tulisan kita tu kita tulis kan. Riak betul dia ni, semua nak tunjuk kan. Saya setiap malam solat tahajud. Menangis merintih kepada Allah, mendoakan untuk semua orang Islam. Mungkin orang sujud 1 jam kan. Selama 1 jam saya bersujud kan. Okay. So lepas tu kita kata tak, aku ikhlas. Mungkin betul kita ikhlas, tapi ada something wrong dengan ayat kita tu. Kita betulkan lah. Okay, kita tak perasan. Mungkin kita tulis tu kita tak perasan. Kita tak riak, tapi kita punya ayat tu memang menjadi tomahan. Kita yang menyebabkan orang tomah kita riak. So kita kena jagalah. Janganlah kita, kecuali kalau memang benda tu biasa je, tapi orang tomah juga, tu pedulikan lah. Kita sekadar share majlis ilmu macam malam ni kan, ada sahabat-sahabat kita kan buat nota, lepas tu kan dia tag. Dia tag Kajar, dia tag saya, lepas tu saya pun repost balik add to story dan sebagainya. So tiba-tiba ada orang cakap, kau riak nak nunjuk dah tu kau ikut kelas. Yang itu abaikan. Kata-kata yang negatif tu, kita orang Islam ni bila ada kata-kata negatif, dia berjalan dengan penuh kemuliaan. Maksudnya apa? Maksudnya dia tak perlu nak layan, dia tak perlu nak sedih, apatah lagi nak mengamuk, tak payah respon. Dia berjalan dengan penuh kemuliaan. Dia ada kemuliaan. Kau nak cakap, tak apa. Macam kita kata anjing menyalak bukit takkan jadi apa-apa kan. Tak ada apa-apa jadi pada bukit tu sebab bukit tu dah gagah, bukit tu besar. Biarlah anjing tu nak menyalak. Bukan kita nak samakan orang yang komen pada kita tu sebagai anjing, tak. Kita dibuat perumpamaan macam tu jangan ada pula kata ustaz kata dia orang anjing kan, bukan. Bukan, tapi hanya perumpamaan tu tak terkesan pun sebenarnya. Dalam Quran memang sebut gitu Dalam Quran sebut orang yang beriman dia tak terkesan. Kata-katalah. Tak apa. Kalau kita tu memang baca Quran ke tahajud, kita tak payah cerita lah kot. Betul. Kita nak ajak orang, janganlah kita tak payah cerita, tapi kita boleh ajak orang. Ajak orang. Okey. Ajak orang tak ada masalah. Cuma betulkan hati. Betulkan terus hati kita. Terus betulkan niat kita. Kenapa kita buat ni? Kenapa? Contohlah macam hujung Ramadan, kita bangun pukul 3 pagi, kita ajak kawan-kawan, jom kita bangun Qiyamul Lail. Boleh, tak ada masalah. Kita buat live pun tak apa. Nak buat live. Sembahyang. Sembahyang tahajud. Betul. Boleh. Betul. Boleh, tak ada masalah. Kita nak baca Quran live. Boleh, tak ada masalah. Semua tu boleh. Tapi hati kena betulkan. Niat memang kena betulkan. Saja nak share. Allah pertemukan Ija dekat Facebook. Mungkin ada orang tahu, mungkin orang tak tahu. Facebook ni pasal mengaji lah. Al-Baghdadi dia buat pukul 9 pagi ngaji, pukul 5 petang ngaji, dia ajar sepatah. Sangat bagus. Sekali dalam surah Hud. Bagus sangat anak muda ni. Nanti Kak Jas share. Jadi dia terangkan terus, nak dengung macam mana, apa nama dia. Jadi kepada yang nak mempertingkatkan lagi bacaan Al-Quran, boleh pergi ke Facebook Al-Baghdadi. Ni Kak Jan bukan sponsor ke apa, tapi Kak Jan merasakan memang sangat bagus dan sangat membantu kefahaman mengaji. Assalamualaikum. Okey Asma, adanya kita cukup setakat tu insyaAllah untuk malam ni. Okey, esok kita akan bincang pula adab-adab masuk masjid. Yang itu pun penting. Sekarang kita bincang pula masuk dalam masjid. Tadi kita keluar dah on the way ke masjid. So besok bincang pula masuk masjid tu sendiri. Macam-macam adab-adab dalam masjid. Wah, Yang tu pun kita perlu belajar. Kan? Tak dipanjang tu sebab disekalikan dengan adab-adab sebelum sembahyang subuh.
doa-doa waktu sebelum sembahyang subuh. Sebenarnya adab dalam masjid tu dia ada satu tajuk khusus. Cerita tentang adab dalam masjid sahaja. Okey. So besok kita akan bincang adab dalam masjid. Lusa mungkin baru kita bincang tentang yang doa sebelum subuh. Itu yang panjang tu sebenarnya. Itu pun kita akan ringkaskan lah insya-Allah. Kita akan ringkaskan sikit untuk sahabat-sahabat. Okey. Jadi cukup setakat tu untuk malam ni. Dan ada yang cakap sound system okey. Saya tak pakai sound yang saya sebut tadi tu, mikrofon tu sebab saya pakai yang ni. Jadi okey. Jadi cukup setakat tu untuk malam ni. Asma pun dah gelak-gelak. Bye bye. Okey. Okey. Jadi kita Asma tak dengar. Okey. Asma. Okey. Dah. Okey, cukup setakat tu untuk malam ni. Kita jumpa lagi besok insya-Allah pada waktu yang sama. Kita akan sudahi dengan sedikit doa dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Amin, taqabbalallahu minna wa minkum. Jazakumullahu khair Ustaz dan juga sahabat-sahabat. Jumpa malam besok insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.